Okey, hai korang, apa khabar? Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan dengan korang berkenaan dengan herba-herba renek yang boleh ditanam di belakang rumah kita. Okey, ini adalah pokok bawasir. Tak pernah dengar kan? Tak pernah tengok kan? Kalau yang pernah tengok tu, alhamdulillah. Okey, bagi yang macam saya ni, saya baru tengok pokok ni. Dan saya dapatkan benih ni daripada seorang peniaga ikan daripada Kedah. Nama pokok ni pokok bawasir ataupun dikenali dengan nama daun empat muka. Ada orang panggil pokok patah tulang, ada orang panggil si patah-patah, pokok biawak laut, katik ketam, dan ada juga yang panggil pokok katam seribu. Tengok batang dia, bersegi-segi dan ada lining warna merah. Kalau kita tengok daun dia ada membran, dan membran tu lining dia pun warna merah, dan ada jalur-jalur akar yang keluar pada setiap ruas. Dia panjang-panjang macam tu, macam misai jugalah. Ni herba ni baik untuk merawat sakit bawasir. Nama saintifik dia Cissus quadrangularis L. vitaci. Tu dia. Senang tanam sebab dia hanya menggunakan keratan batang. Dan kalau kalian nak mencuba gunakan herba ni, korang kena rujuk pada orang yang pakar lah dalam herba supaya kesan sampingannya tidak akan menjejaskan kesihatan korang semua. Inilah pokok bawasir ya. Daripada keseluruhan gambaran yang dapat saya berikan daripada video ini, inilah dia namanya pokok bawasir. Baik, untuk seterusnya, ni dia misai kucing. Inilah pokok yang popular. Selalu kita dengar air kopi misai kucing lah, air teh misai kucing lah. Inilah dia pokok dia. Baik untuk rawatan kencing manis. Yang mana selalunya kalau kita tengok pokok misai kucing ni, orang gunakan daun dia tu. Ada pandangan dan kajian kata bila dikeringkan akan jadi diuretik yang akan mengurangkan asid urik lah. Asid urik ni baik untuk orang yang sakit gout pun boleh juga kan. Okay, kalau kita tengok dia ada filamen yang panjang. Dan kalau kita tengok bunga misai kucing tu, dia biji macam misai kucing, halus-halus je. Tu sebab nama dia misai kucing. Orang bangsa kita ni, bangsa Melayu, di tanah Melayu ni, kita gunakan apa yang kita nampak di sekeliling dan kita namakan pokok-pokok tu. Contohlah ini pokok misai kucing. Kita tengok daun dia lebar-lebar. Inilah macam misai kucing kan, bulu-bulu warna putih tu. Apabila bulu-bulu yang warna putih ni dia gugur, dia akan tinggalkan filamen dia saja, setangkai macam tu. Dia akan ada tinggal tapak saja, tapak kepada yang memegang bunga tu. Batang dia warna merah dan berbentuk segi tau. Misai kucing ni dia berbentuk segi. Dan kalau kita tengok dekat daun ni, tengok ni pucuk dia. Selalu orang petik bahagian ni lah untuk dimasukkan dalam minuman. Dos dia atau selebihnya kalian kena rujuk pada yang bertauliah dan yang pakar. Kau nampak daun tu ada macam tempuk putih kan, peta kan, tu maksudnya daun tu ada penyakit. Nanti saya kena potong daun tu supaya dia tak menjangkiti bahagian daun lain. Inilah ada filamen dia. Ni filamen dia, panjang dia dalam 6 cm macam tu lah. Mudah ditanam dan baik sebagai terapi mata kita. Okey, ini dia namanya pokok belalai gajah. Inilah dia rupanya pokok belalai gajah. Cantik, dia halus, runcing daun dia, halus-halus, kecil-kecil, memanjang macam belalai gajah juga. Okey, dekat pigmen atas ni tebal sikit warna dia, hijau pekat. Di bahagian balik bawahnya ada macam combination warna dia antara hijau pekat dan hijau cair. Inilah sifat belalai gajah. Belalai gajah ni antara khasiat dia boleh digunakan untuk mengawal paras darah tinggi. So, kalau korang di luar sana yang ada sakit darah tinggi, boleh apply lah untuk kawal kan. Tapi lebih baik kalau belum ada darah tinggi ataupun belum kena, korang boleh apply ini ni boleh apply lah untuk kawal kan. Tapi lebih baik. Okay guys, pokok belalai gajah ni khasiat dia yang macam mana kita tahu tadi, dia boleh juga digunakan untuk
mengawal darah tinggi. So nasihat saya, jangan dah tunggu darah tinggi baru ambil. Sementara tengah normal tu, tengah okey tu, bolehlah kot amalkan herba ni. Tak payah banyak lah, sikit-sikit sekali-sekala disiplin minum. Sebagaimana orang tua-tua kita suka makan ulam, orang Melayu dulu suka makan nasi dan ulam saja. Pun makan ikan kan, protein dia ikan, dan cara masak pun ada kari, tapi kuahnya tu kurang-kurang dia ambil, santan tu dikurang-kurangkan ambil. So dia punya skala kesihatan tu tinggi lah kat situ. So kita apply lah. Sebab orang dulu dia makan berat tapi kerja pun berat. Kita sekarang ni berat juga tapi lebih banyak berat ke kepala, tak berat ke badan. Itu sebab kita tension kita tinggi, pressure kita tinggi, hypertension tinggi, darah pun naik, badan pun naik sekali serentak. Itu yang kita nak kena perhatikan lah. Okay, inilah rupanya pokok belalai gajah. Sekarang pokok ini dinamakan pokok panjang umur. Okay, inilah. Okay, pokok ini diberi nama panjang umur sebab mungkin lah pada pandangan saya, pandangan peribadi saya, selepas saya membuat pandangan secara kualitatif bersama orang-orang lama di daerah Kinta ini, mereka menyatakan pokok panjang umur ni ada mineral dia bagus. Jadi mereka gunakan sekadar ulam-ulaman, menjadikan dia ulam-ulaman untuk dimakan bersama nasi putih panas. Hebat. So tak mustahil lah kalau kita makan sayur selalu, makan ulam selalu, kita akan menggalakkan proses awet muda kan. So bila awet muda tu mungkinlah badan jadi sihat dan panjang umurnya. Okay guys, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Selamat kepada semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe tau, Pito Inhat. Amalkan gaya hidup kesihatan, sayangi herba-herba kita, kenali herba kita. Pito Inhat. Jangan lupa subscribe. Bye. Sayangi herba.